nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you... Salam sejahtera Malaysia. Denyut tadi suara rakyat bergema di channel ini. Habislah Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan kena jawab kali ini. Rupanya segala sesuatu ini bermula dengan Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan. Habislah, sila jawablah. Sekarang baru nak meroyan. Siapa punya salah? Nah, ahli bersatu, ahli Perikatan Nasional, sila tanya Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan. Rupa-rupanya PH telah pun mencadangkan supaya MP yang melanggar keputusan whip parti hilang kerusi, tapi Perikatan Nasional tolak. Dan waktu itu, siapa wakil dia? Siapa wakil dia pada waktu itu? Hamzah Zainuddin, dan wakil waktu itu ialah Taqiyuddin Hasan. Sekarang yang paling meroyan siapa? Hamzah Zainuddin. PH cadang MP langgar keputusan whip parti hilang kerusi, tapi PN tolak 11 November 2023 12.51 menit petang tadi. Daripada Malaysia Kini, siapa yang dedahkan ini? Saifuddin Nasution. Saifuddin Nasution Ismail. PN sendiri telah menentang cadangan daripada PH untuk memperkenalkan undang-undang anti lompat parti yang lebih ketat bagi membolehkan ahli parlimen mengosongkan kerusi sekiranya pendirian mereka bertentangan dengan whip parti masing-masing. Perkara itu didedahkan sendiri oleh Setiausaha Agung PKR, Saifuddin Nasution Ismail, yang menganggotai jawatan kuasa teknikal bagi menggubal akta berkenaan bersama dengan dua lagi wakil daripada PH, yaitu Gobind Singh Diop dan Hanifah Maidin, bila tahun 2022. Jadi ada bukti, bukan sembarang cakap nih, ada bukti. Tak percaya, tanya Gobind Singh Diop dan Hanifah Maidin. Siap ada tariknya lagi tahun 2022. Menurut beliau, menurut Saifuddin Nasution ini, pendirian PH, tindakan MP ahli parlimen yang bertindak bertentangan dengan keputusan whip parti di dalam Dewan dalam perkara seperti undian bajet, usul undi tidak percaya, dan apa saja RUU yang memberi kesan kepada kedudukan kerajaan adalah dikira hilang kerusi dan pilihan raya kecil haruslah diadakan. Juga MP yang dipecat oleh parti kerana melanggar disiplin dan perlembagaan parti dikira hilang kerusi. Malangnya pada waktu itu, PN pada masa itu diwakili oleh Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan. Perikatan Nasional tidak bersetuju dengan cadangan Pakatan Harapan PH di atas, katanya dalam satu kenyataan pada hari ini. Saifuddin berkata, disebabkan bantahan daripada Perikatan Nasional itu, Wan Junaidi Tuanku Jaafar selaku pengerusi jawatan kuasa itu telah mengusulkan hanya cadangan yang mendapat konsensus semua parti akan diterima. Akhirnya keadaan sebagaimana yang dikira MP hilang kerusi. Istihar masuk parti lain. Istihar jadi MP bebas. Istihar sokong Perdana Menteri. Tidak hilang kerusi, kata Saifuddin. Yang hilang kerusi hanya sokong yang masuk parti lain, dan istihar jadi MP bebas. Itu sahaja. Istihar sokong Perdana Menteri tidak hilang kerusi. Sementara itu, Wan Junaidi memberitahu Sinar Harian bahwa ketika dia mengetuai pasukan khas, dia sudah menyelesaikan sebarang kemungkinan kelompangan menerusi draft asal penggubalan RUU berkenaan seperti yang dikatakan oleh Khairy Jamaluddin. Tapi katanya draft asal yang disiapkan pada April 2022 itu ditolak oleh Jemaah Menteri. Susulan terdapat 4 menteri kabinet tidak bersetuju dengan salah satu klausa yang disertakan. Klausa itu yang ditolak itu menyatakan kalau seseorang ahli parlimen bertukar sokongan di Dewan Rakyat terhadap blok berlawanan, mereka tetap akan dikira melompat parti walaupun tidak istihar keluar atau dipecat parti.
Apabila draft asal ditolak, barisan kabinet, saya terpaksa mengadakan semula libat urus dengan semua parti politik dan merombaknya, jelasnya. Wan Junaidi berkata dia telah memberi amaran mengenai kelompangan akta itu pada Jemaah Menteri pada April 2022. Katanya, saya sendiri terlibat dengan banyak sesi libat urus bagi membincangkan draft RUU ini bersama ahli-ahli parlimen seperti parti. Namun ketika itu WIP Bersatu tidak menyokong draft asal. Dengan Jemaah Menteri tetap mahukan kelulusan draft RUU anti lompat parti dicapai secara konsensus, saya tiada pilihan lain, katanya. Saya turut akur apabila satu draft baru RUU berkenaan yang disiapkan Peguam Negara bagi mengganti draft asal saya. Akhirnya diangkat ke Dewan Rakyat, jelasnya. Sejak bulan lalu, sudah ada 4 ahli parlimen Bersatu menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim bagi mendapatkan peruntukan pembangunan sebanyak 3 juta setiap tahun. Semalam Bersatu dilapor telah mendesak agar akta anti lompat parti dikaji semula susulan tindakan 4 ahli parlimennya. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata kajian itu perlu dibuat kerana akta tersebut ada beberapa kelemahan. Siapa yang menyebabkan kelemahan itu? Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bebuihlah kali ini pas nak jawab soalan ni. Memang sampai hujung dunia pun susah mau jawab. Apa tidaknya sudah kantoi habis. Bakal lagi terpaksa kumpul wang tin Milo Derma untuk membantu MP kali ini kerana kena saman. Sekarang PAS kena jawab soalan ini. Kenapa tiada pemimpin PAS yang tampil mempertahankan Siti Mastura? Kenapa agaknya tiada pemimpin PAS yang mengeluarkan kenyataan mempertahankan Mastura ini? Siti Mastura ini yang telah disaman oleh Lim Guan Eng. Setelah 48 jam habis tempo masa untuk mengeluarkan bukti, sekarang sudah disaman. Lim Guan Eng sudah pun ambil tindakan undang-undang. Tapi sampai sekarang belum ada lagi kenyataan yang mempertahankan Mastura. Kenapa? Mana Tok Guru Hadiawang? Mana Tuan Ibrahim? Mana Sanusi? Mana? Kenapa diam-diam? Kesianlah Siti Mastura ni. Seorang pemimpin amanah, pemimpin pemuda amanah mempersoalkan kepimpinan PAS yang dilihat terus membisu di saat Siti Mastura Muhammad sekarang ini dihujani oleh kecaman bertali arus. Katanya pengerusi DAP Lim Guan Eng telah pun memulahkan tindakan undang-undang terhadapnya. Namun sampai sekarang masih tidak ada kedengaran sebarang usaha untuk membela Mastura atau paling tidak menyediakan hikmat guaman kepadanya, kata Exco Pemuda Amanah Azhar Rahman dalam kenyataannya. Sampai pada 9.36 pagi tadi 11 November daripada Malaysia Kini punya artikel ini, nampaknya belum ada lagi kenyataan. Menurut pemimpin pemuda amanah ini, belum ada kenyataan yang mau mempertahankan Siti Mastura. Kenapa? Mengaku salah kah? Atau memang tak boleh buat apa-apa dah? Reda saja kah? Azhar berkata kepimpinan PAS sepatutnya sama ada mengeluarkan kenyataan menyokong Mastura, terutama di saat dia diasak oleh pemimpin DAP ini, atau membuat permohonan maaf bagi pihaknya jika merasakan dakwaan tersebut tidak berasas. Katanya gunakan sajalah alasan yang kenyataan dia itu kononnya telah dimanipulasi atau diambil di luar konteks, seperti yang biasa dilakukan oleh PAS apabila serangan lawan supaya serangan daripada pihak lawan dapat dikurangkan. Pemimpin PAS tidak perlulah membiarkan Mastura kaitan begitu kelihatan dungu begitu. Apalagi dia sebagai pemimpin muda, wanita muda yang kuat mempertahankan kepimpinan PAS setiap masa, katanya lagi. Semalam Lim Guan Eng memaklumkan telah pun melantik peguam Sankara Narayanan Nair untuk memulakan prosiding undang-undang terhadap Siti Mastura.
Ia selepas Siti Mastura tidak setelah dia tidak mengemukakan bukti pertalian keluargaan di antara Lim Guan Eng dengan pemimpin komunis Chin Peng atau nama sebenarnya Ong Bon Hua dan Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew dalam tempoh 48 jam. Siti Mastura telah membuat dakwaan itu dalam satu program PAS di Kemaman pada Terengganu pada 4 November yang lalu. Selain Chin Peng dan Lee Kuan Yew, dia juga telah mendakwa Guan Eng dan bapaknya Lim Kit Siang mempunyai hubungan keluarga dengan ramai pemimpin DAP yang termasuklah seperti Setiausaha Agung DAP, Anthony Lok, Naib Presidennya, Naib Pengerusinya Ngakoming, dan Teresa Kok serta Ngeh Koham. Dakwaan itu telah mengundang kecaman berbagai pihak, termasuk menjadi bahan sindiran di media sosial. Ini salah siapa? Salah sendirilah. Tidak dapat buktikan, memang salah sendirilah. Kalau ada bukti, lain ceritanya. Tapi sekarang tak ada bukti, ada jadilah bahan meme, bahan sindiran di media sosial. 2 hari lalu pemimpin DAP juga membuat laporan polis terhadapnya dengan menyifatkan bahwa dakwaan itu sebagai tidak berasas, fitnah, palsu, dan berniat jahat. Jadi harap-harap pemimpin DAP dapat tampil mempertahankan Siti Mastura. Kesian dia ini dibiarkan dungu begitu saja. Kata pemimpin daripada Parti Amanah. Dan Yunadi, Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.